Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada kali ini, kita akan belajar tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, mari kita sama-sama lihat objektif pelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh keunggulan Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda dengan betul berbantukan guru. Baiklah, mari sama-sama kita ikuti pelajaran ini. Baik, siapa yang pernah dengar apa itu fatonah? Ya, fatonah bermaksud bijaksana. Okey, kita tengok maksud fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Bagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang bijaksana, berakal budi serta pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan dalam kehidupan serta dakwah. Begitu juga kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya juga digunakan kebijaksanaan akal dalam menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita akan lihat sama-sama apakah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah serta dalam kehidupan baginda. Keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan sifat fatonah yang pertama, kita dapat lihat melalui peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan ini dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Okey, Nabi Muhammad SAW sampai awal di Masjidil Haram pada pagi tersebut. Okey, diorang dah berbincang menyatakan bahawa siapa orang yang pertama sampai di Masjidil Haram akan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad datang awal, lalu dia menggunakan kebijaksanaannya untuk menyuruh setiap pembesar itu meletakkan memegang hujung kain dan meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Dengan keadaan macam tu, jadi orang Arab, semua kumpulan orang Arab, 4 kumpulan yang terbesar tu dapat pegang bucu kain tu, jadi diorang rasa tak ada rasa nak bergaduh. Sebab masing-masing berjaya, masing-masing dapat meletakkan Hajar Aswad pada tempat yang asalnya. Okey, baik, kita tengok yang kedua. Iaitu strategi hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraikid. Okey, baik. Abdullah bin Uraikid ini bukanlah orang Islam, tapi disebabkan Nabi minta tolong, dia sudi untuk tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Ini adalah peristiwa hijrah Nabi yang pertama. Itulah Nabi tak nak orang tahu yang Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, lalu Nabi menggunakan jalan yang orang yang tak biasa guna. Jalan tu maksudnya jalan yang Nabi guna ni adalah jalan yang agak sukar, jalan yang berliku, jalan yang lebih mencabar, berbukit berbukau, yang ada haiwan-haiwan yang berbisa. Orang jarang lalu jalan tu. Okey. Peristiwa yang ketiga,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Aus dan Hajraj iaitu Ansar. Okey, kalau kita tengok setelah berhijrah, setelah sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan ini menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Nabi Muhammad mempersaudarakan orang yang kaum Muhajirin itu adalah penduduk Mekah yang berhijrah bersama-sama Nabi Muhammad, dan Ansar itu adalah penduduk yang duduk di Madinah. Jadi Nabi Muhammad saudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Dia orang tak pernah berjumpa, tapi Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka semua. Seterusnya, peristiwa membentuk Piagam Madinah. Okey, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Selain daripada Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Hajraj, Nabi Muhammad juga membentuk Piagam Madinah. Okey, apabila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip-prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Hubungan antara kaum Muhajirin dengan kaum Aus dengan Hajrah tadi. Okey. Yang seterusnya, usahawan yang unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan untuk mengurus perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW berniaga dengan penuh kejujuran, di mana pada zaman tersebut orang-orang menipu pada timbangan. Bila kita nak beli sekilo, dekat bawah penimbang tu biasanya orang dah letak duit shilling, orang dah letak pemberat. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak buat begitu. Maknanya kalau saya beli sekilo dekat kedai Nabi Muhammad, saya akan dapat sekilo. Sekilo beras, saya akan dapat sekilo. Kalau pergi kedai lain, mungkin ada kurangan. Kurang 200 gram, kurang 100 gram. Itu adalah contoh kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan lihat bagaimana meneladani sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan pertama melalui peristiwa perletakan Hajarul Aswad, kita dapat lihat dengan berlakunya kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW tu dapat meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan antara kabilah di Mekah. Okey, rumusan dia. Kita kenalah berusaha untuk mendamaikan persengketaan. Okey, sama ada persengketaan antara kawan-kawan kita, persengketaan antara adik-beradik kita, kita cuba untuk mendamaikan. Yang kedua, melalui peristiwa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, strategi hijrah Nabi Muhammad SAW, teladan yang kita perolehi, berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Rumusan dia dapat kita lihat, kita merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Macam dalam kehidupan kamu sebagai seorang pelajar, susun jadual. Bila masa nak buat latihan, bila masa nak ulang kaji, bila masa nak bermain, bila masa nak beriadah. Semua benda tu tak salah. Riadah tak salah, bermain tak salah. Cuma perlukan kebijaksanaan dalam mengurus masa yang Allah bagi kat kita tu. Okey. Kisah yang ketiga iaitu mempersaudarakan kaum Aus dan Hajraj tadi. Teladan yang kita perolehi iaitu mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara.
Okey, rumusan yang kita perolehi adalah mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Macam tu juga. Kalau kita tengok dengan solat berjemaah di masjid ataupun di rumah, kita dapat mengeratkan silaturahim dan juga perpaduan. Itu antara dia lah solat jemaah di masjid. Lagi bekerjasama dalam membersih kelas. Ada yang susun meja, ada yang sapu sampah, ada yang buang sampah. Okey. Yang keempat iaitu peristiwa Piagam Madinah. Piagam Madinah. Okey, teladan yang kita perolehi ialah menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Rumusan dia merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Macam tu juga dalam kehidupan kita. Kita boleh letakkan peraturan untuk diri kita sendiri, prinsip untuk diri kita sendiri. Macam mana? Kalau pada kali ini kita periksa dapat 3A. Okey, apa ganjaran yang kita boleh bagi kat diri kita? Contohnya, mungkin kalau kita dapat 3A, aku nak makan coklat. Beli coklat untuk diri sendiri. Macam tu. Okey, ataupun um, untuk periksa tengah tahun ni aku nak dapat 3A. Jadi untuk aku dapat 3A, aku kena lebihkan ulang kaji. Aku kena lebihkan buat kerja buat kerja tambahan, latihan tambahan untuk aku lebih faham. Macam tu. Okey, teladan yang kita perolehi daripada keunggulan usahawan yang berjaya tadi. Teladan yang kita perolehi adalah nilai-nilai murni yang diamalkan adalah rahsia kejayaan sebagai seorang usahawan. Rumusan yang kita perolehi, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Betul. Nabi Muhammad SAW semasa berniaga bukanlah perkara yang mudah. Susah sebenarnya berniaga ni. Kita nak tarik perhatian orang, kita nak tarik pelanggan untuk beli dengan kita. Kita kena sediakan barang yang terbaik, barang yang disusun rapi contohnya. Barang yang bersih kalau kita jual makanan, barang yang, yalah, kalau jual buah-buahan, kita nak jual yang buah yang elok, kan? Kita nak jual buah yang dah buruk, yang dah benyek-benyek, kan? Okey. Lagi satu, cara kita nak tarik pelanggan. Kita kena sentiasa senyum, apa semua tu. Itu adalah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena berusaha dengan gigih, dengan jujur. Tak adalah kita menggunakan tipu helah, kita jatuhkan orang lain, kita dapat nama. Itu adalah contoh yang tidak baik untuk diamalkan. Okey, habis untuk keunggulan sifat-sifat tonah Nabi Muhammad SAW serta menyontohi teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Okey, Ustazah harap semua murid memahami isi pelajaran pada hari ini. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian semua. Jika ada persoalan ataupun apa-apa yang tidak faham, boleh bertanya kepada Ustazah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu kembali.